Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat cikgu? Selamat berpuasa. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, jadi hari ini cikgu nak cerita. Cikgu nak cerita sikit tentang pengalaman cikgu berada di Sarawak. Cikgu nak cerita tentang pengalaman cikgu pertama kali cikgu pergi ke Rumah Panjang. Cikgu ingat lagi, ianya berlaku dalam tahun 1995. Waktu itu cikgu mengajar di SK Licok Roban. Jadi itu adalah kali pertama cikgu pergi ke Rumah Panjang. Tak salah cikgu, cikgu telah diminta oleh guru besar pergi mengambil surat kebenaran membawa pelajar untuk mewakili bahagian Seri Aman waktu diadakan di Sibu waktu itu. Jadi cikgu pergi ke rumah anak murid cikgu. Mula-mula tu takut juga sebab tak pernah pergi Rumah Panjang ni. Jadi cikgu pun pergilah bawa motosikal EX5 waktu tu. Anak murid cikgu dia bonceng di belakang, kami pergi sama-sama. Rumah Panjang tu dekat je dengan sekolah cikgu di Licok, iaitu Rumah Tinting. Rumah Tinting. Ada bukit sikit, kita naik bukit, kemudian kita turun. Waktu tu cikgu dah nampak, waktu kita naik saja bukit tu cikgu dah nampak dah bumbung Rumah Panjang tu. Waktu tu nampak, kita dah rasa dekat dah Rumah Panjang tu. Tapi apabila kita sampai dekat puncak bukit, baru kita dapat perasan bahawa Rumah Panjang jauh. Bukanlah sebalik bukit tersebut. Maksudnya di sini Rumah Panjang tu memang sangat tinggi. Jadi saya pun bila nampak Rumah Panjang tu, saya rasa excited. Ini pertama kali ni pergi Rumah Panjang. Kemudian saya pun sampai ke Rumah Panjang, parking motosikal dekat bawah. Saya tengok ke atas, ya Allah, tingginya rumah ni kan. Dia ada dua pelantar, ada tangga, kemudian ada satu pelantar, kemudian ada satu lagi tangga kan. Jadi kita pun naik, saya naik. Waktu saya naik tu sebab dia waktu pagi, lebih kurang dalam pukul 10. Jadi banyak penghuni Rumah Panjang pergi bekerja di kebun di Huma. Jadi yang tinggal kebanyakannya kaum wanita. Jadi cikgu pun sampai, anak murid cikgu pun pergi masuk ke rumah dia. Dalam Rumah Panjang ni dia ada bilik-bilik. Bilik ni seperti sebuah rumah lain lah. Kemudian jiran dia sebuah rumah lain, tapi mereka panggil satu bilik, satu lot tu adalah bilik. Kemudian cikgu pergi ke ruai dulu. Sebab Rumah Panjang ni rumah panjang tradisional daripada kayu belian. Jadi rumah dia besar, kemudian dia tinggi, kemudian dia agak luas. Jadi bila cikgu sampai dekat ruai tu, cikgu tengok jauh. Waktu tu dalam keadaan yang agak malap dan kelam, sebab masih lagi ada pokok-pokok besar di keliling. Jadi cahaya matahari pun tak banyak yang masuk. Kemudian cikgu tengok dekat atas shieling Rumah Panjang tu ada tengkorak yang bergantungan, tengkorak yang sudah yang dibungkus, yang dibalut dengan rotan, diikat dengan rotan, kemudian dia gantung. Tak lama lepas tu ada seorang tua datang dan memperkenalkan diri dia sebagai tuan rumah. Jadi cikgu pun bersalaman dengan dia. Cikgu bagi tahu hajat cikgu datang nak jumpa parent sebab nak dapatkan surat kebenaran untuk bawa anak dia pergi bertanding. Punya mereka layan dengan baik dan mereka cakap, cikgu, kadang awak duduk cikgu, duduk. Kita ngeruk dulu. Dia ajak minum. Mula-mula susah hati juga kan nak minum, takut air apa yang mereka nak bagi. Rupanya dia bawa air kopi, dan dia bawa air kopi hitam. Kemudian dia bawa biskut kering. Sebelum tu dia tanya nama dan dia tahulah cikgu ni orang Melayu, orang Islam. Jadi mereka pun bagi cikgu minum. Cikgu minum. Kemudian sambil tu cikgu pun bertanya kan, ni dekat Rumah Panjang ni apa yang ada ciri-ciri dia. Dan dia pun ceritalah, dia kata rumah ni dia ada sadau, dia ada tanjung, dia ada ruai, dia ada bilik kan. Jadi mereka beritahu macam sadau ni dia terletak di atas, dia macam shieling atas tu sadau. Di situ mereka letak
kadang-kadang beras, padi kan. Dan ada letak tika-tika, letak alat untuk membuat puak kumbu. Kemudian bilik tu adalah lot rumah lah. Dalam tu ada ruang tamu, ada bilik-bilik tidur, ada dapur, ada tandas. Ruai ni dia dikongsi bersama. Kalau rumah tu tak salah cikgu ada lebih kurang dalam 30 pintu, jadi dia kongsi, dia share satu ruai tu lah. Kemudian di luar ruai tu ada tanjur. Tanjur ni kawasan lapang yang tak ada bumbung. Di situ biasanya mereka jemur padi dan sebagainya lah. Jadi rumah tu sangat tinggi, memang sangat tinggi. Kemudian diperbuat daripada kayu belian, ya. Dia beritahu diperbuat daripada kayu belian. Cikgu tanya dah lama ke usia rumah ni. Tuan rumah bagi tahu, dia kata dah lama dah. Dan sebelum perang Jepun lagi memang dah ada rumah panjang ni, maksudnya memang dah lama. Memang satu pengalaman yang sangat menarik. Cikgu pun rasa teruja waktu tu kan. Dan apa yang menarik sekali yang cikgu lihat dalam rumah panjang ni, kita nampak elemen kesepunyaan ataupun elemen kepunyaan. Sebab itu cikgu tengok salah satu kekuatan toleransi di Sarawak ni adalah sense of belonging, sifat sepunya tu. Dan kita boleh lihat sifat sepunya ini di dalam rumah panjang, rumah panjang Iban. Kalau kita tengok, dia tidak ada individualistik di situ. Individualistik hanya dalam bilik sahaja, tapi yang lain-lain mereka sharing. Tanjur mereka sharing, ruai mereka sharing, sadau mereka sharing. Di situ kita nampak mereka ada sifat kekeluargaan yang kuat, sepunya. Jadi itu satu keunikan masyarakat Iban yang kita nampak. Dan masyarakat Iban adalah masyarakat yang menerima tetamu dengan baik, melayan tetamu dengan baik kan, menghormati tetamu dengan baik, selagi kita sebagai tetamu menghormati mereka sebagai tuan rumah. Jadi di situ cikgu memang dapat lihat ke satu yang sangat menarik di rumah panjang, ya. Itulah pengalaman dia. Dan selepas itu cikgu tak ada rasa takut lah nak pergi rumah panjang. Cikgu rasa waktu cikgu di Licok ada 3 kali cikgu pergi, termasuk melawat kematian pun ada. Kemudian bila cikgu pindah ke SMK Seratok pun cikgu selalu juga pergi ke rumah-rumah panjang. Kawan-kawan cikgu pergi ngabang hari gawai. Sampailah cikgu berada di SK Melugu pun, kawasan Melugu Seri Aman pun cikgu selalu juga pergi ke rumah-rumah panjang. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa curiga. Kepada rakan-rakan lain yang mungkin dari Semenanjung nak cuba pengalaman ini, pergilah ke rumah panjang, dan kita dapat lihat satu pengalaman yang sangat menarik, bersama-sama masyarakat di rumah-rumah panjang. Kalau boleh, cikgu ni teringin nak pergi rumah panjang tradisional, nak pergi ke Kapit, nak pergi ke Baram kan, nak tengok Ulu Baleh misalnya kan, nak tengok rumah panjang lama. Jadi di situ kita dapat lihat satu keunikan yang patutnya kita kekalkan, dan cikgu harap masyarakat rumah panjang akan sentiasa memelihara rumah panjang supaya tidak menjadi warisan semata-mata, sebaliknya menjadi satu pusat komunal ataupun community yang boleh mengembangkan budaya Iban itu sendiri. Jadi itu dia pengalaman cikgu di rumah panjang. Jadi kita jumpa lagi dalam kisah-kisah pengalaman yang lain. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.